Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua followers dan juga yang menonton live di page Farmasi Marmin. Okey, so saya Amin. Biasanya saya live di profile personal saya lah, Amin Mansur, tapi hari ini, pagi ini special sebab dia lebih berkait dengan semua orang lah ya. So saya buat live di page Farmasi Marmin official punya, dan tajuk untuk pagi ini adalah untuk kita santai-santai saja, untuk kita perkenalkan farmasis ataupun ahli farmasi yang akan berkhidmat di Farmasi Marmin Jerantut. Jerantut di Pahang lah, di Jerantut di Pahang ya. Selepas Temerloh and then naik atas sikit, Kuala Kerau and then Jerantut. Okay, so di sebelah saya ni, okay, saya sekarang berada di Farmasi Marmin Pramu Pekan. Di depan saya, bukan sebelah depan, okay, adalah farmasis, ahli farmasi, okay, Cik Siti Farhana. Okay, apa? Nur Syam. Ya, selamat datang Nur Syam. Puan Nur Syam. So hari ini ada sesi special. First time kita memperkenalkan ahli Farmasi Marmin yang akan bertugas di Farmasi Marmin Jerantut. So tanpa lengahkan masa, kalau ada pertanyaan, tanya je, PM atau komen je, nanti Alia tolong bacakan. So Farhana, boleh kenalkan tak siapa umpunya diri ni? Okey, nama saya Siti Farhana. Boleh panggil Farhana. Sebelum ni saya grad dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIA, tahun 2017. Lepas tu saya berkhidmat di Hospital Kuala Lipis dari tahun 2018 sampai hujung tahun lepas lah, 2020. Selepas ni saya akan berkhidmat di Farmasi Marmin Cawangan Jerantut. Selepas ni. Okey, baik, Cik Farhana. Now, beliau adalah graduan UIA. Okey, so anda, kalau anda junior UIA di Kuantan, Puan Rohana, ini santai-santai saja. Okey, so kalau anda merupakan graduan farmasi, inilah senior anda, graduate 2017. Hari ini, tahun ini 2021. Dan beliau juga merupakan ahli farmasi di Kuala Lipis, bekas ahli farmasi lah. So kalau ada apa customer ataupun pesakit daripada Kuala Lipis yang cam lagi Farhana, inilah dia. Tapi dia dah tak ada kat Kuala Lipis dah, dia dah pergi dekat Jerantut. Dia dah dekat Jerantut. So kena datanglah daripada Lipis ke Jerantut untuk berjumpa dengan Cik Farhana. Kan, so jauh tapi nak jumpa Cik Farhana semata-mata sanggup, tak ada masalah. So boleh tak soalan kedua, kita ada 5 soalan lah untuk kita kupas ataupun tanya Farhana ya. Yang kedua, kenapa ya Farhana nak menyertai Marmin di Jerantut ni especially? Of course kalau saya tengok Lipis dengan Jerantut kira macam dalam sejam lah, betul Farhana? Dalam sejam, dan okey sikit lah. So tapi Farhana daripada community, daripada government, nah, untuk menyertai farmasi swasta, mesti ada sebab kan? Boleh tak sharekan sepatah dua sebab kenapa Farhana menyertai Farmasi Marmin instead of banyak lagi farmasi-farmasi luar sana, especially chain farmasi yang sangat agresif buka di seluruh tempat di Malaysia ni? Yang pertama sekali, saya rasa sebab saya suka berkhidmat kepada masyarakat, saya suka berkhidmat dalam komuniti. Jadi selepas habis khidmat dengan government, dengan kerajaan, saya pilih untuk terus masuk dalam bidang komuniti, dalam farmasi komuniti. Salah satu sebab saya pilih Marmin ialah saya tengok Farmasi Marmin ni dia sekarang tengah berkembang. Jadi saya suka dengan perkembangan tu. Saya rasa saya nak join team Marmin. Okay, so terima kasih. Tengok dia kata dia suka. Tengok hari ni pun dia dipaksa untuk live. Sebab inilah cara Marmin. Saya sendirilah lead live ni kan. So nak ke tak nak, Cik Farhana mesti ke depan ataupun mesti dikenali oleh orang sekitar ya, sebagai seorang farmasis di Jerantut ya. So Farhana memang nak berkhidmat lah kepada masyarakat sekitar lah ya. Yang seterusnya, okey, kita tahu Farhana merupakan ahli farmasi pegawai farmasi di kerajaan. Now, bila kita kata sekarang Farmasi Marmin adalah swasta, iaitu berentitikan perniagaan. Jadi apakah persediaan Farhana untuk menyertai Farmasi Marmin yang akan bertugas nanti di Jerantut? Basically orang baru, kawasan baru, kedai baru. Apa persediaan Farhana untuk ke arah tu?
Persediaan yang pertama untuk join farmasi Marmin ni, sekarang ni saya tengah buat training di headquarters Marmin dekat Pramu, Pekan. Dan selepas training ni, dalam masa training ni setiap hari akan belajar benda yang baru lah. Maksudnya masa saya praktis di kerajaan dengan sekarang, apa yang saya buat tu dia hampir sama tapi lain sikit. Tapi benda ilmu tu masih boleh pakai ilmu yang sama, cuma kena tambah dan sesuaikan dengan keadaan yang barulah. Okay, so saya setuju Cik Farhan cakap ilmu yang sama tetapi cara dia berbeza. Sebab even saya sendiri pun berpengalaman kerja di hospital juga, HTA, Hospital Muazzam, Hospital Pekan, and then saya keluarlah buat saya punya sendiri. So benda yang sama tetapi yang membezakan adalah cara. Sebab kita di swasta ni, kita nak ke tak nak, customer is the first lah. Dan juga macam mana kita bekerjasama antara pekerja-pekerja yang kita ada. Alright, so itu soalan ketiga lah. Maknanya Farhana akan training, belajar dan adaptasikan apa sebenarnya yang berlaku di farmasi komuniti. Okay, yang keempat, kita tahu di Jerantut, farmasi Marmin adalah yang keempat farmasi komuniti yang dibuka di bandar Jerantut. Yang kita ada lagi 3, 2 tu di bandar, 1 lagi di seberang jalan. So apa pendapat pertama tu Farhana, sebab kita kata di Jerantut tu farmasi dah ada. So kenapa mereka perlu datang ke farmasi Marmin? Okey, apa specialnya farmasi Marmin ni pada pendapat Farhana lah? Sebab benda ni sebenarnya pelanggan yang akan evaluate, betul? Tapi kita at least kita tahulah apa pendapat Farhana. Saya pertama sekali saya suka cara farmasi Marmin yang kita memulakan pelanggan jadi saya rasa selain dari 3 farmasi yang lain yang dah ada dekat Jerantut, mungkin orang Jerantut boleh datang dan tengok kita dan pilih kita jugalah sebagai salah satu pilihan dekat Jerantut. Okey, baik. So itulah kita kata sebab perniagaan kan. Bila kita kata kita menceburi dalam perniagaan, pelanggan adalah keutamaan pada kita lah di samping staff ataupun pasukan kita. Jadi kat situ macam mana kita nak menyelesaikan masalah orang di kawasan tersebut. Nah, ini sebenarnya yang memainkan peranan. So kalau kita boleh menyediakan solusi yang terbaik kepada penduduk di sekitar farmasi Marmin Jerantut, insya-Allah orang sekitar akan terus support kita. Okey. So soalan last sekali, apakah harapan Farhana terhadap farmasi Marmin Jerantut tu nanti? Harapan saya yang paling besar ialah saya harap orang dekat Jerantut dapat sokong farmasi Marmin di Jerantut pula. Saya harap saya dapat bagi perkhidmatan yang terbaik dekat masyarakat dan komuniti dekat Jerantut nanti. Okay, so itu harapan Cik Farhana. So harapan saya pula okay, harapan saya adalah hopefully ada rezeki yang berkat di Marmin Jerantut. Okay, walaupun kita quite delay, lambat due to technical issue lah, due to pelesenan. Sebab boleh buka farmasi ni, dia bukan kata macam siap kedai, masuk barang, buka shutter and then terima customer. Bukannya, banyak saya terima bila bos nak buka di Jerantut ni. So insyaAllah minggu ni ni farmasi pun dah ada dah. Now kita akan penuhkan kedai, kita akan shipping barang-barang minggu ni, hujung minggu ni, and then minggu depan kita start susun barang. Minggu kedua daripada hari ini insyaAllah kita akan buka lah after kelulusan daripada KKM dan sebagainya. So benda ni complicated. So hopefully orang Jerantut boleh dapatkan dulu barangan-barangan kesihatan di farmasi lain dulu, okey, sebelum Marmin dah buka nanti. Dan insyaAllah kita akan cuba menyelesaikan apa keperluan yang diperlukan oleh penduduk Jerantut. Okey. Ya, Cik Siti. Home medication review, insyaAllah boleh. So benda-benda macam tu kita akan cuba mengenal pasti keperluan. Sebab bila kita kata home medication review, itu kita melawat rumah pesakit ataupun pelanggan kita. Mereka tu nak ke tak kita melawat. Okay. So nanti kita akan test di kawasan tersebut apakah ada demand atau keperluan. Jika ada demand dan keperluan dia, insyaAllah mudah-mudahan dengan doa berkat Dr. Siti Hadijah tadi
Ini Dr. Siti Hadijah, lecturer saya di JIA. Okey, so ada lagi soalan boleh tanyakan. Okey, sementara tu kita itulah bila kita buka satu-satu perniagaan, ya, antara kelebihan ataupun sumbangan kita kepada negara adalah ekonomi lah. Sebagai contoh, Cik Farhana dia menyertai Mamin dan penggajian dia pun dah berubah dah. Dia tidak lagi dibayar oleh kerajaan, dia dibayar oleh Al-Amin Healthcare dan juga pekerja-pekerja lain sekali kan. Itu antara, saya rasa macam sumbangan saya lah kepada nation, kepada negara. Cuma itulah, bila kita buka dalam perniagaan kita, ada risiko untuk rugi, ya, ada risiko untuk rugi. So semua orang bila buka perniagaan dia tak nak rugi. Rugi boleh berlaku apabila pelanggan kita, bukan pelanggan, apabila tidak ada jualan, apabila berlakunya kebocoran. Maknanya barang dah ada tapi hilang, bocor, berlaku ketidakamanah pekerja curi barang kita contohnya, ataupun servis yang diberikan tidak bagus kan. Bila servis tak bagus, orang datang sekali, orang tak nak datang dah. So kat situ yang apa harapan saya adalah hopefully di Jerantut nanti Farmasi Mamin adalah yang terbaik insya-Allah di Jerantut. So kita akan melengkapkan apa keperluan Jerantut. Cuma lokasi dia tu dia deretan McDonald lah. Ada McDonald, lepas tu ada kedai Iku RM2, dan bangunan deretan tu ada satu kedai hujung, yang kedua hujung, dan di situ ada signboard Farmasi Mamin apa semualah. Penduduk di belakang sana nak ke Temin belah masjid lah, nak ke Jerantut Ferry. So orang Jerantut Ferry, orang perumahan belakang tu Sarjana Idaman, senang untuk dapatkan servis kami. Kini lebih dekat lah. So ada lagi persoalan Encik Alia? Tak ada. So itu saja untuk sesi hari ini. Ada kata-kata terakhir ke? Tak ada. Okay. So insyaAllah nanti lepas-lepas ni mungkin Cik Farhana akan kerap live untuk berkongsikan info. Dr. Siti Hadijah, give good service, ensure pharmacists there, all the operation. Yeah, insyaAllah. That's why Mamin memang alert tentang benda itu. Pharmacist available sentiasa, dan saya pun dah cakap kat dia mesti kerja 24 jam. 24 jam, bukan 24 jam lah, maknanya buka pagi tutup malam dia ada sentiasa. Gurau je. Sebab dia pun nak balik perlu rehat juga. So insyaAllah waktu-waktu puncak availability of pharmacist sentiasa ada. Puan Mas Rahman. Oh, ini mak saya. Okay, so thank you so much for your time spending with us at Live Farmasi Mamin. So hopefully dengan pengenalan ahli farmasi baru di Jerantut nanti, kita akan makin besar. Lepas ni pun kita akan ada pekerja untuk di-interview, dan pekerja pemasuk dia akan assist kita, dia akan bantu kita. So hopefully dengan COVID, dengan banjir, dengan darurat lagi, hopefully Farmasi Mamin boleh sustain lah. Doakan insyaAllah keberkatan anda semua, juga keberkatan Mamin. Okay, so itu saja. Jumpa lagi. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.